Semuanya berjalan lancar. Clear Okey, clear, alhamdulillah. Okey, malam ni malam terakhir kita lah sign untuk minggu depan cuti. Cuma matematik ada lagi tau. Matematik ada siapa? Ramai tak balik kampung? Izzuddin balik kampung tak? Berapa orang balik kampung ni? Alif balik kampung ke? Bila balik kampung masing-masing? Izzuddin balik kampung bila? Hari apa? Jumaat? Hari Sabtu? Tak pasti lagi hari Sabtu. Alamak. Kelas kita hari Sabtu. Sempat tak? Sabtu pagi petang Izzuddin? Sempat ke tak sempat kita nak berkelas? Tak tahu lagi. Boleh je? Boleh. Okey. Alhamdulillah. Kita cuti nanti lepas raya. Lepas raya baru kita cuti ya. Apa-apa nanti aku beritahu kat grup lah. Tapi tak apa, cikgu buat rekod nanti korang dah boleh tengok. Kalau tak habis libur kita ni. Okey, ada belum masuk lagi? Tak apalah, cikgu on dulu Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, kita habis, kita nak sambung yang eksperimen 3 ni. Okey, ni eksperimen 3 dipakai tube Wesking tube. Ni tube Wesking. Jadi tube Wesking ni sebenarnya dia mewakili kita punya usus ya, usus. Seolah-olah usus kita macam ni lah. Usus kita ni boleh menyerap benda-benda yang kecil. Jadi kalau ikutkan antara glukosa dan kanji, manakah yang lagi kecil? Antara kanji dan glukosa, manakah yang lebih kecil? Korang rasa mana satu yang lebih kecil? Macam sama, ini sebab dia belum buat eksperimen lagi. Ini baru dia tunjuk baru kan. Nak tahu dia besar kecil, kena tunggu eksperimen kena buat dulu. Mana satu? So, glukosa yang kecil tau, ingat. Glukosa ni kecil. Jadi nanti kita punya glukosa ni akan boleh meresap keluar. Faham tak? Meresap keluar. Manakala yang kanji ni tak boleh. Sebab kanji ni besar. Kanji ni tak boleh meresap keluar. Sebab molekul dia besar. Jadi macam itulah usus kita. Jadi usus kita akan menyerap benda-benda yang kecil je. Kalau yang besar tu dia akan masuk ke usus besar. Faham tak? Ni kajian lah nak menunjukkan macam mana usus kita bertindak. Okey, dapat idea? Jadi ni semua ni prosedur lah korang kena buat lah. Cikgu tak nak cerita ni kan. Cikgu nak cerita konsep dia ni lah. Jadi usus kita akan menyerap benda molekul yang kecil. Kalau molekul yang besar, dia akan biarkan supaya dia pergi kepada usus besar untuk dibuang. Okey, semua-semua nanti korang kena buatlah eksperimennya. Okey, kita masuk terus soalan dia. Okey, soalan pertama dia beritahu bahawa apakah yang diwakili oleh tiub Weskin dan juga air suling dalam bikar tersebut. Okey. So, tiub Weskin tu mewakili kita punya usus kecil tau. Bukan usus besar, usus kecil. Jadi ingat, tiub Weskin ni mewakili usus kecil. Okey, siapa baru masuk muka surat 5 bahan last week. Okey, apa pula yang diwakili oleh air suling? Air suling kat sini ni. Ni air suling ni. Air suling tu mewakili apa? Air suling tu mewakili darah. Seolah-olah dekat usus kita ada darah kan. Jadi kita punya larutan tadi akan meresap ke dalam darah. Jadi darah nanti akan hantarlah ke bahagian yang seterusnya. Okey, boleh faham tak sekarang? Sebab itulah kita kena makan, usus kita ni kena digest benda yang paling kecil. Jadi cikgu sarankan korang, kalau nak makan tu pasti kunyah sampai hancur baru telan. Supaya kita punya usus dan perut tu dia ringan sikit bekerja. Jadi salah satu kita nak rehatkan usus kita adalah dengan berpuasa. Jadi usus kita rehatlah kejap. Ya. Usus kita bergerak tau. Dia sentiasa bergerak macam ni.
Sebab dia nak mengdigestkan makanan usus kita ya, akan bergerak dan dia nak mengalirkan najis tersebut lah. Okey, jadi itulah maksudnya tube Weskin tu mewakili usus kecil, air sulin tu mewakili darah. Okey. Yang kedua soalannya, nyatakan 2 langkah berjaga-jaga. Soalan selalu popular. Setiap eksperimen mesti ada langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga kalau kita bacaan, tengok mata kita hendaklah berserenjang dengan bacaan. Tu langkah berjaga-jaga. Mengambil bacaan 3 kali, contohnya. Tu langkah berjaga-jaga lah. Maka kena pakai Google, kena pakai baju dan sebagainya. Tengoklah apa eksperimen yang kita buat. So, kalau dalam kes ni, apa yang kita boleh buat ialah seelok-eloknya kita ikat Weskin tube tu dengan kemas. Jadi nombor 2 kat sini ya, laju sikit ubat. Sebab dia nak dia tak cakap 2, dia nak 2 tau. Yang pertama kita boleh kata ikat tiub Weskin dengan kemas. Tu langkah berjaga-jaga supaya dia tak keluar lah. Okey. Nombor 2, kita boleh juga sebelum kita masukkan dalam larutan air suling tu, kalau boleh kita bilas dulu supaya tepi-tepi yang tumpah tu kita boleh buang. Jadi seelok-eloknya kita bilas tiub Weskin. Ya, kena bilas dulu. Okey. Sebelum dimasukkan ke dalam air suling. Macam itulah caranya. Okey, boleh tu langkah berjaga-jaga. Jadi langkah berjaga-jaga ni semua eksperimen akan ada. Bergantunglah eksperimen apa yang dia buat. Okey. Okey, boleh salin dulu. Sementara kita nak masuk soalan yang berikut. Okey, sampai sini nak tanya apa tak? Boleh faham tak? Alif ke Alif? Alif boleh faham InsyaAllah boleh. Okey, boleh je. Okey, kita nak masuk soalan yang ketiga. Soalan ketiga dia cakap adalah apakah inferen? Inferen ni kalau ikut dia adalah sebab pemboleh ataupun kita boleh kata sebagai kesimpulan awal. Kesimpulan awal. Bukan kesimpulan akhir, kesimpulan awal. Berdasarkan benda tu je lah. Jadi dia nak apakah inferen? Yang pertama, dia nak yang A, tabung didih P. Tengok dia tabung didih P mana? Tengok, tabung didih P ni dia guna kanji ya. P ni guna kanji. Nampak tak? Q tu guna glukosa. Jadi, apakah inferen yang kita boleh buat? Okey. Jadi, kat sini, kita pakai larutan iodin. Okey. Jadi, kalau ikut larutan iodin tu, kalau ikut, dia akan kekal lah larutan dia. Iodin ni, kalau ikut, warnanya adalah perang. P disebabkan kanji tak boleh keluar, jadi warnanya kekal perang. Tak berubah. Okey, boleh. Kalau untuk ujian glukosa, kita kena guna larutan Benedict. So, Benedict ni untuk Q merah bata. Merah bata akan bertukar menjadi merah bata, dia punya hasil dia. Biru menjadi merah bata. Okey. Jadi itulah hasilnya guys. Jadi kita kena tahulah juga warna-warnanya. Jadi kat sini kalau ikut kita punya P tu memang tak ada perubahan lah warnanya sebab dia besar. Okey, kita tulislah sikit. Jadi kita beritahu bahawa larutan iodin ni memang untuk test kanji ya. Untuk glukosa kita pakai Benedict. Larutan ion iodin. Larutan iodin kekal warna perang.
Berwarna perang dan kita kena bagi sebab dia. Sebab apa? Kerana saiz dia besar. Saiz molekunya ataupun molekul kanji besar, ya. Tak boleh masuk kod Vaskin tu. Dia tak boleh meresap lah. Sebab dia besar, dia tak boleh meresap. Jadi kita nak tambah lagi boleh kerana saiz molekul kanji besar dan tidak boleh meresap. Tidak boleh meresap. Okey. Meresap melalui tiub Vaskin tu lah. Okey. Jadi tak bolehlah bercampur dengan air sulin tadi sebab dia besar sangat. Okey, salin dulu. Okey, larutan Benedict dia akan menjadi merah bata. Sebab yang itu kita guna glukosa kan. Jadi kita kata daripada biru tu dia akan membentuk merah bata. Merah bata. Okey. Kenapa? Sebab glukosa mempunyai molekul yang kecil. Kita tulis sikit. Kerana molekul glukosa kecil dan boleh meresap. Meresap melalui tiub Vaskin. Okey. Boleh Okey, so boleh salin. Okey, sampai sini kan siapa-siapa yang kurang keliru ke, yang kurang faham ke, keliru ke, beritahu cikgu. Sebab soalan ni popular guys. Popular untuk eksperimen, popular paper 1 dan juga popular paper 2. Dia kerap lah keluar, sayang lah tak boleh buat ni kan. Vaskin ni dia agak popular sikit untuk PT3 akan datang. Okey, tak ada apa? Boleh cikgu teruskan lagi? Izzuddin boleh. Ni tajuk form 2 tau. Form 2 nutrisi ya. Nutrisi bab 3. Nutrisi ni antara bab paling popular PT3. Jadi korang take note lah. Nanti masa PT3 pun popular lah tajuk ni. Dia ada makanan, diet, dia ada apa lagi? Dia ada eksperimen tadi, dia ada piramid makanan, dia ada digestif, penghadaman. So dia popular lah tajuk ni ya. Bab 3 tau. Okey, kita nak masuk yang seterusnya. Ada lagi soalannya? Oh, ada lagi. Soalan seterusnya kata, apakah kesimpulan boleh dibuat berdasarkan eksperimen ini? Kita buatlah kesimpulan sikit. Jadi kita beritahulah kanji tu besar, glukosa tu kecil. Tulis sikit. Kesimpulannya adalah kanji ialah molekul besar. Jadi tidak boleh meresap melalui. Tidak boleh meresap melalui tiub Vaskin. Okey. So glukosa pula boleh tulis. Manakala glukosa ialah molekul yang kecil dan boleh meresap melalui tiub Vaskin.
itulah kesimpulan yang boleh kita buat, ya. Okey, saya move lagi. Okey, kita nak masuk soalan kebak yang seterusnya. Okey, ni kita punya usus ya. Ni usus besar. Usus kecil dalam ni. Usus kecil dalam ni. Yang kita cerita pasal Veskin tadi, usus kecil tau. Ni kita nak masuk usus besar. Ingat, usus besar, dia hanya buang benda-benda yang tak boleh diserap usus kecil. Kira bahan buangan lah. Tapi usus besar pun ada fungsi lain. Fungsinya adalah, jika badan kita kurang air, maka dia akan serap semula ke dalam badan air. Jadi sebab itulah najis kita kadang-kadang keras. Sebab kita kurang minum air. Jadi sebab itu kita digalakkan minum air ya. Kalau tak nanti dia akan ambil dekat badan kita akan ambil air tu dekat usus besar. Jadi najis tu akan keras lah sikit. Ya. Jangan lupa minum air 1.5 liter ataupun 2 liter. Tapi kalau orang sakit jantung ke sakit paru-paru tak boleh minum air banyak-banyak. Nanti dia masuk dalam paru-paru. Okey, seterusnya darjah di sebelah menunjukkan usus besar. Usus besar manusia. Namakan X dan nyatakan fungsinya. Okey, apakah X? Siapa ingat apakah nama X ni? Yang paling bawah sekali. Bukan dubur. Dubur paling bawah. Sebelum dubur. Tempat penyimpanan najisnya tinja. Rectum. Bagus. So, X tu adalah rectum. Jadi, ni adalah rectum. Good. Dubur tu yang bawah. Okey, B. Apakah pergerakan yang membantu pergerakan makanan tidak tercena di sepanjang usus? Okey, pergerakan ni apa namanya? Dia nak fungsi dia lah. Alamak, sorry. Fungsi tak beritahu lagi. Okey, apa fungsi dia? Fungsi dia adalah menyimpan tinja, ya. Menyimpan tinja. Tapi kalau bagus menyimpan tinja sementara. Kalau simpan kan nanti ingatkan simpan selama-lamanya. Kena beritahulah simpan sementara. Sementara dibuang. Sementara disingkirkan. Kena beritahulah menyimpan tinja sementara. Nak tulis sementara sebelum dibuang. Sebelum disingkirkan. Kalau nak buat ayat penuh macam tu. Okey, boleh? So, A dah. Kita buat yang B pula. Tak muat kat atas tu. So, B, apakah pergerakan ini? Dia gerak sendiri. Minggu lepas aku dah cerita dah. Kalau dia bergerak sendiri, apakah nama pergerakan tu? Siapa ingat? Kalau kita telan makanan pun, kat leher kita ni bergerak sendiri. Darah kita bergerak sendiri. Najis dalam usus pun gerak sendiri. Saluran tu namanya. Tapi pergerakan tu namanya apa? Nama pergerakan tersebut. Siapa ingat? Bermula dengan huruf P. Gerakan apakah dia? P proses bukan. PER. Siapa boleh ingat ke ni? PERIS. Peristalsis. Ingat lagi tak? Peristalsis. Pergerakan peristalsis. Bergerak sendiri kita tak payah kontrol pun. Tak ingat dah? Okey. So dah mula ingat balik benda yang bergerak sendiri tu namanya peristalsis. Okey. Macam darah gerak sendiri, kita telan tu dia gerak sendiri namanya peristalsis.
Najis bergerak sendiri namanya peristalsis. Okey. Okey, C pula. Kita buat C. So, C dia beritahu bahawa apakah bahan yang diserap semula di usus besar. Okey, kita serap apa tadi kalau tak cukup? Apa yang kita serap balik dalam badan? Kalau tak cukup, dia serap balik apa? Siapa ingat? Badan kita serap apa daripada usus besar? Meracun. Tak. Dia serap. Dia akan serap air. Usus besar tu dia akan serap air. Okey. Jadi usus besar tu berguna jugalah. Walaupun dia buang bahan buangan, tapi ada air, badan kita serap balik kalau tak cukup. Tapi biasa dia serap lah. Cukup tak cukup ke dia serap lah. Sama ada banyak ataupun sikit dia serap. Okey, nombor 2. Kusairi tidak suka makan buah-buahan. Dia tak suka makan buah-buahan. Dan sayur-sayuran. Apakah kesan tabiat makanan ini ke atas kesihatan? Kalau tak suka makan buah-buah dan sayur-sayur, apakah akan jadi? Okey, siapa nak jawab? Apa jadi pada korang kalau tak suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Badan akan jadi kurang bertenaga? Tak. Tenaga bukan daripada sayur-sayuran, sikit lah. Tenaga daripada karbohidrat. Sayur-sayuran membantu kita untuk apa? Macam mana sayur-sayuran membantu kita? Tidak mendapat vitamin yang cukup. Okey, sikit lah vitamin. Kesihatan sikit, lagi-lagi lain lagi. Ni buah dan sayur-sayuran. Apa lagi? Apa lagi? Rangkaian makanan apa lagi yang ada? Vitamin sebahagian je. Tapi ada lagi penting. Menjaga proses makanan dalam badan. Lagi-lagi bukan. Siapa ingat lagi? Ingat, sayur-sayuran dan juga buah-buahan banyak serat. Jadi serat tu untuk buat apa serat tu? Siapa ingat? Kita makan serat untuk apa? Tak ada orang ingat pun. Bina tulang? Tak. Bukan bina tulang. Serat untuk mengelakkan sembelit. Jadi kat sini Kusairi akan kena sembelit lah. Jadi tanya apakah kesan dia? Kesan dia boleh menyebabkan sembelit. Okay, ingat? Dah ingat dah? Ingat, serat tu untuk sembelit. Sembelit, kita buang air besar, susah nak buang air. Najis keras lah, najis keras. Najis keras, susah nak buang. Pernah kena tak? Tu namanya sembelit. Constipation. Tak pernah? Alhamdulillah tu, makanan bagus lah tu. Dalam bahasa Inggeris namanya constipation. Sembelit. Ya, kalau tak pernah kena. Yang kawan-kawan lain tak pernah kena juga ke? Takkanlah seorang tak pernah kena. Biar betul korang ni. Tapi kalau tak pernah kena tu baguslah pernah. Izzuddin pernah. Maksudnya Izzuddin mungkin kurang air. Mungkin juga kurang serat. Nafis tak pernah kena. Bagus. Kira baguslah tak kena tu. Kira makanan korang makan tu bagus. Okay. Sebab itu penting kita makan dengan hancur. Makan serat. Serat ni tak semestinya buah dengan sayur. Kita ada oat. Kita ada bijirin. Tu serat lah tu. Sebab itu macam haiwan. Lembu-lembu tu dia makan rumput senang nak buang kan. Najis dia. Sebab serat. Okey. Okey, termasuk lagi yang ni namanya adalah piramid makanan. Jadi memang banyak gila soalan kat sini ya. Banyak gila soalan kat sini. Bab ni lah. Okey. Jadi piramid makanan paling bawah adalah karbohidrat. Paling bawah. Okey, tapi sebenarnya kerajaan kita baru saja ubah. Yang makanan ni kat bawah pula. Tapi buku teks kita ni masih lagi lama lah. Sebab dia baru ubah kan. Jadi kita follow buku teks je. Ya. Yang terbaru dia akan buat buah-buah kat bawah. Jadi paling bawah ni karbohidrat untuk tenaga. Okey. Okey, sekarang tanya soalannya adalah namakan
3 jenis makanan yang berada pada ruang X. So, apa yang ada pada ruang X? Daging. Betul? Daging. Daging. Ikan. Betul. Ikan. Telur. Apa lagi? Soya. Ayam. Dan apa-apalah yang sesuai, diterima sahaja. Susu. Okey, good. Okey dah, satu dah. B pula, nyatakan fungsi makanan tersebut. Okey, yang tengah-tengah tu apakah fungsi dia? Okey, makanan ni banyak apa ni? Siapa tahu? Apa yang ada kandungannya dalam makanan ini? Ikan, daging, telur. Okey, kandungan apa? Protein, good. Protein. Bagus. So, kita tanya apakah fungsi? Maksudnya apakah fungsi protein? Apa jawapan korang? Fungsi protein tu apa? Membina sel. Bagus. Yang pertama kita boleh kata membina sel. Tengoklah kalau satu makan buatlah membina sel. Ada tak fungsi lain lagi? Dia juga membina tisu. Dah bina sel tu, dia akan bina tisu jugalah. Benda sama je. Sel-sel menjadi tisu. Lagi apa lagi dia boleh buat? Siapa tahu lagi? Kalau kita remaja, kanak-kanak, kita akan mengalami pertumbuhan. Jadi protein juga sebenarnya baik untuk tumbesaran. Betul, Akmal, betul, tumbesaran. Pertumbuhan kita lah untuk kita besar. Bagus, bagus. Jawab macam tu ya. Okey. Kalau subjektif yang 2 markah tu biasa simple jawapannya. Yang 3 markah ke atas lah yang jenis esei lah. Kita banyak kena berhati-hati sikit jawapan kita. Okey, kita nak masuk C. So, C kat sini dia beritahu bahawa Amri berusia 15 tahun. Sebaya korang ni. Cikgu, Maggi kelas makanan apa? Okey, Maggi tu adalah makanan segera. So, makanan segera kalau ikut tak ada kat sini. Yang sesuai pun kat bawah ni lah. Sebab Maggi tu dia banyak kanji kan. Gaya kanji banyak karbo. Jadi kalau ikut Maggi kat sini lah. Tapi Maggi tu tak bagus untuk kesihatan. Bukan Maggi je lah. Apa-apa Maggi segera tak bagus untuk kesihatan. Sebab Maggi tu dia kenyal dan dia susah untuk digest. Susah untuk dihadamkan. Jadi kita punya perut untuk menghadamkan Maggi segera, apa-apa jenis, sangat lama dia ambil. Jadi kalau korang nak makan sekali-sekali boleh. Nak makan selalu tak bagus untuk usus kita. Sebab dia nak digest, nak dihancur tu, nak dapatkan glukosa tu, seksa sikit, lama. Kalau yang lain mungkin katakanlah sejam, dia mungkin lebih daripada tu untuk digest. Tapi kalau macam buah, kejap je. Buah cikgu rasa tak sampai setengah jam kita makan, dia terus boleh digest. Sebab dia benda semula jadi. Faham tak? Benda-benda semula jadi ni mudah sikit. Mudah digest. Okey? Jadi, elakkanlah makan ramen ke. Nak makan tu boleh lah, jangan selalu. Sebab dia tak bagus tau. Satu dalam tu ada MSG. MSG tu dia punya perisa tu lah. MSG ni pun tak bagus, perisa tu. Macam Ajinomoto tu. Makan banyak. Satu lagi memang mi dia sendiri tu susah nak digest. Jangan amalkan lah. Okey. Berusia 5 tahun, Amri juga telah disahkan menghidap diabetes. Kencing manis. Diabetes tu kencing manis. Maksudnya, gula dalam darah dia terlampau banyak. Kita sebenarnya kalau gula banyak sangat dalam darah, so nanti yang seksa tu adalah buah pinggang. Kidney kita, buah pinggang tu, sebab dia menapis benda-benda yang masuk dalam darah, sebab dia nak tapis darah. Jadi kalau gula banyak, garam banyak ke, lama-lama buah pinggang kita boleh luka. Boleh luka ya, boleh rosak. Buah pinggang tu penting. Kalau tak, darah kita nanti kalau tak ada buah pinggang, siapa nak cuci darah tu? Jadi darah tu akan menjadi kotor dan hitam. Sebab itu kalau korang perasan, kalau siapa-siapa yang sakit buah pinggang dia rosak lah. Korang akan perasan muka dia akan hitam. Muka dia hitam ya, sebab darahnya kotor dan dia akan pergi dialisis seminggu 2 kali aja. Jadi nak tunggu dialisis 2 hari lagi tu, darahnya kotor dulu. Okay. Jadi kalau kita ada yang original sekarang, sentiasa kita cuci darah kita.
Buah pinggan. Sebab tu muka kita nampak macam okey lah, normal lah kan. Nak pergi hari-hari tak mampu sebab dialisis kena bayar. Dan satu lagi pun nak cocok tangan pun sakit juga. Jadi 2-3 hari sekali pergi. Jadi jagalah ya kita punya buah pinggang kita. Okey, sekarang ni dia kena kecil manis lah kisah dia. Okey, soalannya adalah cadangkan amalan yang perlu dilakukan oleh Amari untuk mengawal kesihatan. Okey, nak cadangkan kesihatan, apakah amalan yang kita boleh buat? Kita nak kurangkan gula ni. Yang pertama, korang rasa dia tak bagi markah. Kalau satu markah, 1 poin lah. Selalu makan buah-buahan. Betul? Makan buah-buahan. Ataupun kita boleh kata amalkan makanan yang sihat. Pengambilan makanan sihat. Seperti buah-buahan. Nak bagi contoh. Yes, betul. Minum air suam, air kosong. Kita boleh kata lagi, minum air masak ataupun air mineral tu lah. Okey. Air masak. Air masak kita boleh kata juga air apa ya? Air kosong lah ya. Air masak ke, air kosong ke, mana-mana lah. Lagi apa lagi kita boleh buat? Kita boleh juga bersenam. Sebab yelah, diabetes ni biasanya badannya bergempal sikit. Biasanya lah kan. Jadi kena bersenam. Okey. Nombor 2. Cadangkan menu sarapan yang seimbang untuk Amri. Okey, kita boleh cadangkan apa-apa saja. Elakkan daripada gula. Roti dan susu. Okey, boleh. Roti dan susu. Good, bagus. Sebab kurang gula kan. Okey, lagi apa lagi? Buah pun boleh, betul. Buah, roti, susu, telur pun boleh. Okey, dan sebagainya lah, mana-mana yang sesuai. Telur separuh masak ke. Telur separuh masak ni bagus bagus untuk kita lah nak dapat protein. Okey, dan sebagainya lah. Buah-buahan. Okey, buah-buahan. Sayur-sayuran. Okey, lagi. Nombor 3. Pada pendapat awak. Okey, pendapat kita ni tau. Tapi kena ada poin juga. Apakah punca masalah kesihatan Amri? Wajarkan. Okey, wajarkan ni kita boleh kata buruk, kita boleh kata baik. Tapi bagi ulasan lah. Kita bagi sebab. Apakah punca dia? Okey. Bagi cadangan sikit. Apakah punca dia? Sebab kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi tu anemia. Banyak makan. Makan apa tu? Apa yang dia makan rasa-rasanya? Makanan manis. Okey, betul, makanan manis. Ataupun kita boleh kata makanan segera. Makanan segera kita panggil apa? Kemungkinan kita boleh kata Amri ni mungkin, tak mungkin lah, mungkin kerap mengambil makanan rapu. Pernah dengar tak makanan rapu? Makanan rapu. Pernah dengar tak? R-A-P-U. Makanan rapu tu makanan segera lah. Macam Maggi, apa-apalah, KFC ke, McDonald ke, pizza ke, yang segera tu namanya makanan rapu. Boleh? Dan mungkin juga dia suka minum minuman bergas. Gemar minuman bergas. Sebab minuman bergas ni memang banyak gula. Okey? Boleh? Minuman bergas yang banyak gula. Okay?
mengandungi gula. Okey, apa-apa I guess memang banyak gula. Coca-Cola ke, Pepsi ke, FNN ke. Dia kena banyak gula sebab dia nak membunuh mikroorganism. Okey, atau mungkin kita boleh kata juga makanan yang ada lemak. Yang mempunyai lemak yang tinggi. Mentega kah. Jadi boleh menyebabkan obesiti lah pula. Boleh? Okey. Yeah. Okey dah. Jadi buat kesimpulan sikit. Maka Amri mungkin akan boleh menjadi obesiti dan ini boleh menyebabkan diabetes berlaku. Itu contohnya wajaran yang kita boleh buat lah. Okey, korang bersalin dulu. Korang boleh salin dulu. Kita nak masuk satu lagi soalan. Sampai sini boleh faham guys? Okey ke? Sempat tak habis ni? Boleh, bagus. Yang pentingnya korang kena ada point. Ingat, kalau untuk essay, petua cikgu adalah P. P yang pertama point. Yang kedua explain. Yang ketiga example. 3 markah. Tapi kalau kita ada point banyak, buatlah 1 point, 2 explain ke, 1 example. Dapat 4. Bergantung kepada markah soalan tersebut. Jadi ingatlah P point, example, explain, example. Okey. Dah siap ke? Boleh cikgu teruskan? Okey, ni kita punya digestive. Okey, ini kalau korang ingat lagi, ingatlah. Okey, agak-agaknya P tu apa P? Siapa ingat? Kita buat kejap sebelum kita berbincang yang lain. P tu senang sangat, mulut. Okey, good. Okey, S. S trakea bukan. Trakea dekat paru-paru. Trakea dekat paru-paru. Okey, apa S? Siapa tahu? Tempat telah makanan. Bermula dengan huruf E. Laring atas. Ni bawah sikit. Ni adalah esophagus. Betul. Esophagus. Esophagus. E-nya tak cantik lah pula. Esophagus. Okay, good. Q tu apa Q? Q tu sebenarnya tak terlibat pun dalam penghadaman makanan. Q tu hati. Empedu yang warna hijau tu. Ni empedu. Okey, Alif empedu tu warna hijau tu. Tu hati. T tu adalah perut. Kalau ikut hati ni tak terlibat dalam penghadaman. Dia cuma menghasilkan empedu je lah. Okey, apa tu U? U tu apa U? U tu macam pancreas kan? Tak nampak sangat kan? U tu pancreas ni. Kalau kat sini duodenum. Sini adalah duodenum. Duodenum. Tapi U ni adalah pancreas. Pancreas. R apa R? R usus. Usus besar. So V ni sebenarnya adalah usus kecil. Betul. Dan W tu adalah rectum ke dubur tu. Kat bawah kan? Kat bawah dubur kot. Tak jelas sangat guys. Tak apalah. Harap-harap nanti gambar betul ni jelas lah. Okay. So dah selesai. Soalan pertama. Nicole tinggal di kawasan Arktik yang mempunyai suhu serendah. Okay, kita besarkan sikit. Negatif 40. Alamak, beku ni. Okey, beku ni.
Okey, jadi apakah kelas makanan yang perlu diambil secara berterusan oleh Niko untuk menyesuaikan dia? Okey, macam mana kita nak panaskan badan kita? Kita perlu makan apa? Manakah yang sesuai untuk kita makan supaya boleh panaskan badan kita? Sejuk sangat ni guys. Bubur, bubur karbohidrat. Karbohidrat macam biasa kita makan pun. Betul Alif, kita kena makan lemak. Ya, lemak tau. Lemak satu dia boleh jadi penebak haba, satu lagi lemak juga boleh ditukarkan kepada tenaga sebab kita nak konsisten badan kita ni suhu kita bagus. Makan daging boleh. Tapi biasanya suhu sejuk ni daging tak ada, lembu tak boleh bela. Sebab sejuk sangat dia mati. Kalau boleh adalah. Biasanya kalau tempat sejuk, kita akan makan, dia ada jenis ikan yang ada lemak ikan. Dia akan makan lemak ikan. Sebab sana boleh buru ikan. Walaupun sejuk, dia punya air laut dia boleh memburu ikan. Okey, so yang pertama yang penting kita boleh kata bahawa dia kena ambil diet yang tinggi kandungan lemak. Yang tinggi kandungan lemak. Dah cukup. Contoh bagilah seperti lemak ikan ataupun daging. Tengok markah dia ya. Kalau dua markah tulislah seperti lemak ya, tinggi seperti contoh ni. Seperti daging ataupun kita boleh kata lemak ikan. Tengoklah daging pun boleh. Okey, dah settle. Nombor 2, berikan alasan bagi jawapan anda. Kenapa kita pilih lemak? Yang pertama, kita boleh memanaskan badan. Memanaskan badan. Tu penting lemak tu. Dia boleh panaskan badan kita. Okey. So, macam mana dia boleh panaskan badan kita? Sebab lemak yang berlebihan kalau kita makan banyak sangat, berlebihan ni, dia akan simpan di bawah. Disimpan di bawah kulit. Di bawah kulit. Di bawah kulit kita. Namanya kulit adipos, tapi tak apalah, di bawah kulit je. Kenapa di bawah kulit? Untuk sebagai penebat haba. Nak tambah lagi bolehlah. Sebagai penebat haba. Ni kalau nak tambah penuh lah. Jadi memanaskan badan. So iaitu lemak ini yang berlebihan akan disimpan di bawah kulit sebagai penebat haba. Jadi badan kita panas lah. Okey. Tapi lama-lama dia akan guna juga sebab sejuk sangat kan. Dia akan tukarkan kepada tenaga. Okey. Ada soalan tak? So far so good. Okay, Alif good. Okay, dah siap ke? Boleh cikgu move? Cikgu target sampai soalan nombor 4 je ni. Nombor 3 ni, nombor 4 satu dah settle. Dah selesai lah cikgu punya target untuk malam ni. Okay, nombor 3, Rajah 2 menunjukkan sistem pencernaan manusia. Kenal pasti. Okay, kita dah buat dah. A. Namakan bahagian bermula pencernaan karbohidrat. Okay, karbohidrat kat mana? Siapa ingat lagi? Kat manakah karbohidrat berlaku? Okey. Yang pertama P, betul. Karbo kat sini. Lagi, kat mana lagi karbo berlaku? U, okey. U tu pankreas. Pankreas tak? Cikgu rasa U ni mungkin dia rujuk kepada duodenum lah kot. Kita buat duodenum lah ya. Duodenum. So, mungkin dia label salah ni. Depan sikit. Duodenum. Okey, kalau duodenum betul lah karbo. U betul karbo. Lagi. S apa S? Mana ada S? Ada S ke? Esophagus tak? Esophagus tak? Satu lagi perut. Perut. Dan satu lagi usus kecil. Karbo. Cuma usus kecil tu dia dah jadi glukosa lah. Jadi karbo ada
1, 2, 3, 4 karbo. Karbo ada 4. Okey, kalau dia kata protein, kat mana protein? Protein kita bermula dekat perut. Protein. Duodenum ada protein. Dekat usus kecil ada protein juga. Mulut tak ada. Mulut karbo saja. Okey, kalau dia kata lemak. Lemak kat mana lemak? Lemak hanya dekat duodenum sahaja. Lemak dekat duodenum saja, satu lagi dekat usus kecil lah. Ni semua ni nak tukar ni. Ni nak tukar kepada benda kecil. Protein ni akan jadi asid amino. Okey, karbo ni akan jadi glukosa. Manakala lemak ni akan jadi asid lemak tambah dengan gliserol. Jadi kat usus kecil tu dia cuma kecilkan saja bahagian. Jadi tempat yang penting adalah mulut, perut dan juga duodenum. 3 bahagian sahaja yang kita boleh kecil-kecilkan bahagian kita. Okey, boleh? Jadi kat sini kalau nak kecilkan, kalau karbo, kita boleh bagi tahu bahawa salah satunya adalah mulut. Dia nak satu je. Kalau protein, kita boleh bagi tahu dekat perut. Lemak dekat duodenum. Okey. Dia nak satu je kan. Kalau dia nak semua, kita bagi semua. Okey guys, boleh Salah satu dia nak. Ataupun label macam Alif boleh juga. PUS pun boleh. Okey dah. Cikgu target satu lagi soalan guys. Satu lagi. Soalan nombor 4. Lepas tu dah. Okey, soalan last. Ada lagi tak lepas ni? Ada lagi banyaknya. Soalan last. Okey, nombor 4. Amira telah menguji 2 jenis makanan yang berlainan menggunakan larutan iodin dan larutan Benedict. Hasil pemerhatian Amira adalah seperti berikut. Dia punya hasil pemerhatian dia. So, yang pertama, nasi ni bertukar warna menjadi biru tua apabila ujian iodin. Ingat, iodin ni adalah untuk kanji ya. Jadi nasi tu ada kanji lah. Kekal biru apabila dilakukan ujian Benedict. Maksudnya kanji saja. Glukosa tak ada lagi. Belum dikejikan. Okey, manakala madu kekal warna perang apabila ujian iodin dijalankan. Menjadikan mendekat merah bata apabila ujian. Okey, ni maksudnya madu ni menukarkan Benedict merah bata. Ni menunjukkan bahawa adanya glukosa. Okey, boleh faham tak? Jadi Benedict adalah glukosa, iodin adalah untuk kanji. Dia ulang So kalau dipakai iodin untuk kanji, kalau dipakai Benedict yang boleh tukarkan Benedict adalah glukosa. Dah settle. Jadi soalan apa? Soalan ni kata, jelaskan cara Amira melakukan ujian Benedict. Jelaskan dia. Dia tak tahu apa markah ni. Jadi kita buat macam eksperimen lah. Jadi kalau ikut Benedict untuk madu tau. Jadi kita masukkan madu, dimasukkan, kalau boleh kita guna ayat pasif dimasukkan, diletakkan, ditambah. Okey, dimasukkan ke dalam tabung didih. Sebab kita kena panaskan kejap. Okey, lepas kita masukkan, kita ambil 2 ml larutan Benedict. Okey. Ditambah. Tengok dia guna ayat pasif. Dimasukkan, ditambah ataupun ditambah 2 larutan Benedict. Okey, 3. Lepas ditambah, larutan dipanaskan. Larutan campuran ni lah. Tengok tu dipanaskan. Ayat pasif lagi. Nampak ada D kan? Dimasukkan, ditambah, dipanaskan guna ayat pasif untuk eksperimen. Okey, larutan dipanaskan dalam tabung didih. Dalam tabung didih menggunakan kukus air. Kalau ingat, menggunakan kukus air. Maksudnya dia gunakan air lah. Dia tak payahlah direct, nanti kan pecah.
glukus air. Kalau tak ingat apa, awak cakap didihkan je. Okey. Lepas tu tengoklah perubahan warna. Jadi, perubahan warna diperhatikan. Nampak tak kat sini pun dia guna diperhatikan, ayat pasif kan? Dimasukkan, ditambah, dipanas, diperhatikan, ayat pasif. Tapi sebenarnya tak guna pun tak apa. Cuma seeloknya kita guna ayat pasif. Itu je lah nasihat cikgu. Okey, lagi. Binakan satu jadual jelas untuk menunjukkan keputusan. Dia suruh bina jadual je. Dia tak nak result. Dia suruh bina jadual sahaja. Untuk menunjukkan keputusan diperolehi Amira dalam kedua-dua ujian tersebut. Jadi kita tulislah jadual sahaja tau. So yang B tu kita nak buat jadual saja. So makanan. Buat macam ni. And then kita buat ujian. Lepas tu kita buat pemerhatian. Pemerhatian. So makanan dua kan. Buatlah satu nasi. Satu lagi madu. Dua macam tu. So ni buat dua test. Okey, yang pertama ni kita guna iodine. Ni pun guna iodine. Yang kedua kita guna Benedict. Okey, buat ni pun guna Benedict. Pemerhatian tu kita biarkanlah sebab dia nak jadual je. So ingat kalau madu ni ada glukosa tau. Kat sini lah. Nasi ni ada kanji kat sini. Okey. Jadi biarkan kosong saja. Dia tak minta pun tak payah buat lah. Okey, boleh. Okey. Ada soalan apa tak tanya? So far so good. Okey itulah. Okey, terakhir sebelum kita bersurai, last one, C. Apakah kesimpulan yang boleh buat oleh Amira? Jadi kesimpulan kita adalah yang pertama, kita boleh kata bahawa nasi mengandungi kanji manakala madu mengandungi glukosa. So nasi mengandungi kanji manakala madu mengandungi glukosa. Jadi korang kena ingatlah ya, iodine untuk kanji, Benedict untuk glukosa. Menjadi merah bata. Okey, boleh salin. Okey, sebelum kita bersurai, cikgu open soalan, nak tanya apa-apa tak sebelum kita bersurai ni? Cikgu nak stop dulu cikgu punya